Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Imam Al-Qaradawi dia kata, dia nukilkan bahawasanya ibadah yang disyarakkan oleh Allah Ta'ala ada berbagai-bagai cara. Pertamanya yang disebut sebagai ibadah tubuh. Apa dia ibadah tubuh? Ialah ibadah yang kita lakukan itu memerlukan tenaga, kekuatan, macam ibadah solat, macam ibadah puasa. Solat nak kena berdiri, wajib semayang berdiri bagi yang mampulah. Bagi yang tak mampu boleh duduk. Kan? Bila kata nak guna tenaga, semayang kena berdiri. Tak mampu duduk. Duduk yang macam mana? Nabi cuma suruh duduk je. Tak mampu berdiri, duduk. Jadi kita pula pergi gatal mulut, pergi tanya, duduk macam mana Ustaz? Kita dah semayang lama dah duduk ni, dekat 20 tahun dah. Kita baru tanya, ni duduk macam mana Ustaz? Ustaz pun ulas lah kan. Duduk macam yang tuan-tuan duduk ni tak sah. Dengar tak sah, gagap lah kita. Dah 20 tahun sembahyang duduk, tiba-tiba ustaz kita tak sah. Habis ustaz saya dah 20 tahun duduk ni, tak kisahlah 20 ke 30 ke, tak sah, tetap tak sah. Habis tu kena qada lah. Yang dulu tak habis, yang ni pula nak qada lagi. Sampai meninggal lah kau. Tuan-tuan, pergi tanya, kan datanglah ustazah pula dah, ulas pula dah, duduk macam ni, rukuk macam ni, sujud macam ni. Tak pergi datang ustaz lain pula, macam ni pula duduk, macam ini pula. Yang pening tuan-tuan lah. Siapa suruh pergi tanya? Dah semayang tak larat berdiri, duduk macam mana nak duduk? Suka hatilah, sebab tak dibagi tahu duduk macam mana. Yang kita kalut tanya pasal
Sebab itu Allah Ta'ala rakam dalam Quran kan. Bila mana disuruh sembelih lembu, pitanya warna apa, besar mana, kat mana. Penyudahnya siapa yang susah? Kan? Baik. Tuan-tuan, pergi tanya buat apa kan? Bila tanya ustaz pun kupas, ustaz pun kita pun tak tahu mana dalil dia ambil tu kan? Yang kata duduk macam ni, rukuk macam ini. Dah kita sakit, dia suruh semayang macam orang sihat juga. Dia kata sujud walaupun duduk, tapi dahi kena kat lantai, mesti kena kat lantai. Sudah. Salah saya tak boleh turun ke lantai sebab saya sakit. Nanti nak bangkit macam mana? Kena pasang tali lah, ikat tali. Nanti senang nak bangkit, boleh bersengayut kat tali tu. Dah macam Tarzan saya tengok. Sebab apa tuan-tuan yang kita susah sangat. Akhirnya nak buat ibadat ni, memikir kita. Kata ibadah ni senang, kata Islam ni mudah, Islam tak memberatkan. Tapi bila kita nak buat jadi rasa berat kan? Susah tuan. Macam orang pergi umrah, pergi haji lah, dia kata nak pergi umrah ni kau jaga-jaga, dia takut-takut lah. Kau tu dosa banyak kan, nanti kau tak nampak Kaabah besok. Kawan nak pergi pun risau, saya tak nampak Kaabah. Lepas tu dia cerita pula, dia kata hari tu kawan aku pergi, kau tahu tak, tak nampak Kaabah tu. Rupa kat Madinah mana nak ada. Dia kata masuk masjid, sebab dia orang kata tuan-tuan masuk je masjid dah nampak Kaabah. Dia masuk masjid tak nampak Kaabah. Rupa dia masuk Masjid Nabawi, belum sampai Mekah lagi, baru sampai Madinah. Pasal apa? Pasal dekat sini kita takut-takutkan sehingga kan kita sampai sana, ya Allah ya Tuhan, jadi macam bahaya ni, jangan kan kau tak nampak Kaabah kan. Dia susah-susahnya kita nak buat ibadat ni, la ilaha illallah. Datang yang ngajar pula, dia kata pusingan pertama baca doa ini. Pusingan kedua baca doa ini. Betul, ada pula yang tanya, kalau tak baca macam mana Ustaz? Kena bacalah. Kau tak apa nama ibadah umrahnya, habis tak hafal, tak apa. Nanti kita bekalkan buku kan, kita bekalkan buku. Buku tu semua dah siap dah doa. Baca je lah kan, baca je. Tu yang gantung kat tengkuk tu, gantunglah kat tengkuk. Ya nak dapatkan kelebihan umrah tawaf ni, gantung kat tengkuk, dengan mata tak nampak, beg sangkut kat tengkuk, semua nak sangkut kat tengkuk. Pusing lah kita kan. Mutawif ada yang bawa tu, tapi oleh ustaz kata kena baca doa, dia leka baca doa tu. Mutawif pergi situ, dia pergi situ. Lepas tu hilang. Bila dah hilang, dah mengeluar ngelabah gitu, mana pula ni? Tawaf tak ke mana, doa tak ke mana. Silat-silat tawaf tu pun tak sah, umrah pun tak selesai. Pasal itu tuan-tuan, ibadat kita ni susah-susah ni apa hal lah tu. Padahal ibadah senang, namanya dah uzur. Buatlah macam mana yang mampu, sekadar mana kemampuan kita. Kita tak mampu nak buat, nak tu sebab namanya uzur. Pasal itu Nabi pun tak bagi tahu, tak jelaskan duduk yang lagu mana. Tak ada. Kan? Dia tak bagi tahu. Dia kata tak mampu berdiri, duduk. Dah. Duduk je lah. Nak duduk macam mana? Suka hatilah.
Sebab aku pun tak tahu uzur kau macam mana. Mungkin kau ni boleh berdiri tapi tak boleh nak sujud. Sebab lutut kau tak boleh. Kalau sujud lagi lutut kau krem, tak boleh. Aku pun tak boleh nak bagi tahu. Mungkin kau ni boleh lah takat rukuk boleh, nak sujud tak boleh. Kita tak tahu sakit orang. Mana kita tahu? Ustaz sedaplah cakap sebab dia tak sakit lagi. Cuba dia pun sakit. Baru dia ada akal. Tuan-tuan. Lepas tu pula sujud ni dia kata dahi mesti letak kat lantai. Kita tanya, habis kalau terbaring? Dah terlentang sembayang kan? Duduk pun tak boleh. Kena terlentang. Bila terlentang, dahi kena kat lantai. Nak buat lagu mana? Ni harap lah dah. Ni. Lepas nak sujud tu, nangkup. Kalau tak, ambil papan sekeping letak atas dahi. Jangan menyusahkan. Namanya darurah. Kan? Sama tak macam puasa. Tuhan kata kalau sakit boleh buka puasa. Tapi tanya pula sakit yang macam mana? Sakit yang agak-agak boleh bawa mati lah. Kan? Susah ngulah kita ni. Kan? Saya tu ada namanya, kata Imam Al-Qaradawi, ada ibadah yang mesti guna tubuh badan, kena sihat. Kita dah minta kat Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Rajab hari tu ni, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk je bulan Rajab, keluarlah doa ni. Mintalah, bersungguh nak minta nak sampai Ramadan. Tuhan pun perkenankan doa kita. Antara doa-doa tu diperkenankan kita lah. Sampailah bulan Ramadan. Kan? Dah sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Takat sampai je tak jadi juga. Dia bagi sihat. Kok sampai tapi sakit nak buat apa? Sampai tapi sakit. Nak puasa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Kita bersyukurlah pada Allah. Sebab dah sampai. Bagi pula sihat. Bagilah waktu lapang. Kan, sebab bulan Ramadan ni banyaklah waktu lapang. Pasal tu bulan Ramadan ramai orang pergi masjid. Bulan lain tak ramai pergi masjid. Pasal waktu lapang tak ada. Sibuk. Ramadan baru tak sibuk. Baru dapat datang masjid. Alhamdulillah. Maka bila dah bagi sihat, bagi waktu lapang, gunakanlah sebaik mungkin beribadah. Kedua, kata Imam Al-Qaradawi lagi, ada ibadah yang tak perlu tubuh badan apa, tak perlu sihat apa semua. Perlu harta je. Ada harta boleh ibadat. Namanya ibadah harta. Duit banyak tapi duduk atas kursi roda. Duit banyaklah. Nak bersedekah tak ada masalah. Nak berzakat tak ada masalah. Sebab duit banyak, harta banyak. Beramallah kita dengan cara bersedekah. Beramallah kita dengan cara berzakat. Kan? Tu dia panggil ibadah harta. Ada ibadah yang digabungkan dua, tubuh dan harta. Salah satu ada tak boleh. Kalau takat sihat aja tapi harta tak ada, tak boleh. Harta ada tapi tak sihat pun tak boleh. Apa dia? Ibadah haji dan umrah. Tuan-tuan ada duit. Duit banyaklah. Tapi pula penyakit bukan 3 serangkai. Memang penyakit berangkai-rangkai. Daripada kaki sampai ujung kepala, semua dah sakit. Dengan gautnya, dengan lutut nak tanggal, dengan pinggang pula sakit, jantung pula masalah, kepala pun selalu migrain. Cukup atau di bawah batas. Pergi duit banyaklah. Kan? Nak pergi haji ni nak perlukan tenaga. Melontarlah, tawaf, sa'i, semua nak kena buat. Ada tenaga lah kan. Tapi kita tak larat, tak sihat, tak boleh juga. Badan sihat, duit belajar ada. Badan Alhamdulillah, penyakit tak ada apa. Semua makan boleh. Takat tawaf 7 pusingan tu bukan takat 7 pusingan, 70 pusing pun boleh.
tak ada masalah, sihat. Duit pula tak ada. Adalah 250. Tambang nak pergi KLIA pun tak cukup. Bukan KLIA, daripada KLIA nak sampai ke Jeddah, nak pergi KLIA tak cukup. Tak boleh juga tuan. Sihat, duit tak ada, nak pergi macam mana? Dia panggil ibadah gabungan antara ibadah dan harta. Ada ibadah, kata Imam Al-Qaradawi, ibadah yang diperintah buat, kena buat baru nama ibadah. Tak buat tak nama ibadah lah. Salat kena buat lah. Dah salat kan? Dah. Bila? Tadi? Tak nampak pun? Dah. Daripada tadi duduk sini dah. Bila apa? Sebenarnya kita ni tak perlu sangat nak buat. Kita niat pun dah cukup. Habis tu dah sembahyang ni? Dah. Mayangan niat ya tuan. Puasa pun dengan niat ya. Yang lain melantak macam biasa. Lepas tu makan dengan niat. Kan? Dia kena buat. Itu namanya ibadah yang diperintahkan buat. Tak boleh duduk-duduk dah siap. Tak boleh. Dan ada ibadah yang dilarang tapi ibadah. Bila ibadah puasa, makan tu ibadah tuan-tuan. Tapi kalau kita makan, dia tak jadi ibadah, dia jadi berdosa. Siang hari makan jadi berdosa. Jadi tuan-tuan, ibadah ini kata Imam Al-Qaradawi berbagai-bagai. Namun bagaimana nak laksanakan ibadah? Bagaimana nak laksanakan ibadah? Maka ibadah nak dilaksanakan pertama ialah kena faham nak buat ibadah ni. Bukan ikut-ikut orang, bukan semangat. Sebab ibadah bukan nak tunjuk kat orang. Ibadah bukan nak disuruh nilai kat orang. Tak. Berapa banyak ibadah kita pun bukan nak tunjuk kat orang. Kan? Ibadah bukan nak tunjuk kat siapa-siapa, tapi ibadah nak tunjuk kat Allah, nak cari redha Allah, nak dapat pandangan Allah, sebab yang nak menilai Allah. Maka yang Allah Ta'ala nilai ialah keikhlasan hati kita sewaktu melaksanakan ibadah. Keyakinan kita, akidah kita sewaktu melaksanakan ibadah. Ini yang paling penting tuan-tuan. Sebab itu kita beribadah, kita tidak perlu memikir orang lain. Beribadah yang paling kita pentingkan ialah keikhlasan hati, nak beribadah hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kalau kerana Allah, jangan fikirlah yang lain. Nanti apa pula kata orang, nanti apa pula ini, nanti orang tengok macam mana. Banyak sangat orangnya. Nak ibadat ni untuk siapa? Untuk nak dinilai oleh Allah. Habis itu kenapa yang fikir manusia? Tapi ustaz, ada tapi lagi kan? Kita kena fikir juga. Fikir apa lagi? Apa yang nak dipikir lagi dah? Nanti apa pula kata orang? Asal? Pedulilah orang tu. Oleh kerana kita fikir orang, tak fikir Allah Ta'ala, ibadat yang kita buat, pengorbanan yang kita lakukan, tenaga yang kita gunakan dalam melaksanakan ibadah, namun ditolak oleh Allah. Sebab kau bukan buatkan aku, kau bukan laksanakan ni semata-mata kerana aku, tapi kerana orang lain. Banyaklah ibadat pun, perintah ibadah buat je lah sekadar kemampuan kita. Mastata'tum, yang kamu mampu. Yang kamu tak mampu tak payahlah. Macam solat tarawih, mampu buat 8, buat 8. Tapi dia kata arahan 20. Tak, dia bukan arahan, dia galakkan 20. Sembahyang sunat mana boleh nak paksa-paksa. Nak paksa sembahyang fardu. Sembahyang fardu pun kita tak paksa sampai tahap tu. Sembahyang sunat lah kita nak paksa, nak jadi wajib, pasal dia apa? Habis kalau tak sembahyang langsung macam mana? Nak tangkap? Apa kesalahan? Tak sembahyang tarawih. Sembahyang Jumaat pun kita tak kisah. Fardu yang 5 waktu pun kita tak peduli. Sembahyang sunat tarawih pula yang kita mati-matian
Oh, nak bahas tuan-tuan. Sebab itu dia kata digalakkan buat 20. Tapi standard yang datang ni, yang lutut skru dah satu tak ada, pinggang dua-dua dia punya serabut ni tak boleh, semua ni tak larat. Kita pun larat buat 8 campur 3 cukup lah tu. Kan? Cukup lah 8, 3, 11 dah lah. Tak, cukup lah, apa masalahnya. Tapi Ustaz, ada tapi lagi. Kan? Saya 8 tak boleh. Balik sambung. Masa boleh tuan? Saya 8 tak cukup. Saya biasa 46. Suka hati kau lah. Kau nak balik sambung 46, 50 sampai subuh. Ya, yang kita duk fikir kan, berat-beratkan orang, paksa-paksa orang. Buat apa? Siapa nak buat 8, sila. Siapa nak buat 20, sila. Kan? Siapa nak buat tazkirah, sila. Siapa tak nak buat tazkirah, nak balik, silakan balik. Ada setengah surau, setengah masjid, booking ustaz 3 bulan dulu sebelum Ramadan. 3 hari nak Ramadan, batal tazkirah. Pasal arahan jaiz. Sebab tak boleh buat. Jaiz bukan kata tak boleh buat. Maiz bukan kata tak boleh buat. Dia kata buat lepas witir. Kita habis 8 campur witir 3, lepas tu buat. Habis 20, lepas tu witir buat. Lepas tu dia kata pula dah. Tapi kalau buat lepas witir, siapa yang ada ustaz? Dia orang balik. Semua balik ke? Tak adalah semua, tapi tak ramai lah. Habis sebelum ni kuliah maghrib ramai. Kuliah maghrib sebelum Ramadan ni ramai ke? Penuh ke masjid? Itulah muka dia pun. Sampai batal tazkirah. Kan? Lepas tu seorang gila, batal juga tazkirah. So kita apa masalah korang ni? Maiz bukan larang, jaiz bukan larang. Saya baru ceramah 2 hari lepas di Maiz. Saya tanya dia orang, betul ke larang? Tak adalah ustaz, dia orang ni lebih Maiz daripada Maiz. Dah sungguh saya ceramahkan Maiz sampai dapat 8 sebatang. Majlis Agama Islam Selangor. Nak bagi tahu lah. Dia bagi tauliah, dia panggil kita ceramah. Kan? Dia kata dia orang ni lebih jaiz daripada jaiz. Kita kata buat lepas witir sebab tak nak ganggu orang. Orang nak sembahyang tarawih, mungkin dia ada kerja, dia lepas tarawih nak cabut. Tiba-tiba kau buat tarawih tu tengah-tengah tazkirah. Dia jadi terganggu lah dia. Aku belum tarawih baru 4, aku ada kerja pula. Kalau dah habis tarawih, dia boleh belah dah. Tarawih dah habis. Itu maksud dia. Yang kita pula mandai-mandai kata tak boleh buat nak tazkirah sebab jaiz. Kata tak boleh, larang. Apa benda lah sembang. Macam tengok tak kan? Kena faham buat ibadat ni. Nak ikhlaskan niat semata-mata aku nak buat ibadah kerana Allah. Aku bukan buat kerana manusia. Aku nak sembahyang tarawih kerana Allah Ta'ala. Aku mampu buat 8, buat 8. Tapi apa pula orang tengok? Orang semua 20, dia seorang je 8. Rambut tu dia ni. Nantak pilah tengok apa pun. Kan? Pertama, ibadah ni tuan-tuan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kedua, ibadah ni tuan-tuan kena ada ilmu. Tu Tuhan tanya, Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Tuan-tuan, orang buat rumah yang ada ilmu tentang buat rumah dengan orang yang buat rumah tapi ilmu buat rumah tak ada. Rumah tetap siap, jangan risau. Dia susun bata tu pun orang yang ada ilmu susun elok, cantik ya. Dia yang tak ada ilmu buat juga susun bata tapi lain jadinya. Sengit-bengit dia buatnya. Sebab ilmu tak ada. Memang siap. Siap dalam keadaan tak sempurna. Samalah ibadah orang yang ada ilmu dengan yang tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu nampak ibadah dia nampak kemas, nampak tertibnya, nampak tartilnya. Orang yang beribadat tak ada ilmu, dia jadi caca merba tuan-tuan. Contoh sembahyang fardu dengan sunat. Orang yang ada ilmu, sembahyang fardu dengan sembahyang sunat sama aja. Sebab belum ada lagi sembahyang fardu rukunnya lain, sembahyang sunat rukun sembahyangnya lain, tak ada.
Sembahyang fardu itulah rukun dia. Sembahyang sunat itulah rukun dia. Apa sembahyang sunat tak payah tamak ninah. Sembahyang fardu kena tamak ninah. Pasal dia fardu. Ni sembahyang sunat kenapa tak tamak ninah? Pasal dia sunat. Mana belajar ke tu? Waktu sembahyang fardu angkat tangan elok. Allahu Akbar, cantik. Masa tang sembahyang sunat dah macam sotong. Pasal macam tu tuan? Ni sembahyang sunat je ustaz. Oh, sembahyang sunat macam sotong lah. Tapi sembahyang fardu tadi? Sembahyang fardu lain ustaz. Itu fardu, ni sunat je. Mana dia belajar saya tak tahu. Fardu dengan sunat ngadap siapa? Sembahyang fardu ngadap Allah, sembahyang sunat ngadap siapa? Ya, memanglah ngadap Allah, tapi kalau sembahyang fardu Tuhan tu dekat sikit. Kalau sunat tu dia jauh. Lepas itu kita pergi Mekah, rajin pergi masjid, balik sini haram tak datang. Pasal sebab Tuhan hanya ada kat Mekah ya, kat sini tak ada. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kita kena ada ilmu buat kerja ni. Bukan buat syok sendiri. Akhirnya bila ilmu tak ada tuan-tuan, inilah jadi dia. Kan? Ibadah cacah merba punya. Buatlah ibadah, bukan tak buat. Tengoklah hari fenomena hari ni lah, sembahyang tarawih. Mana-mana tempat hari ni semua baca juzuk. Jarang dapat tengok sembahyang macam orang dulu-dulu, jarang. Sembahyang tarawih macam orang dulu-dulu jarang dapat tengok lah. Ni semua orang lama-lama ni dulu ni. Dulu sembahyang tarawih kita kan, ayat lazimah alhaakumut takatsur wal asri. Ayat itu je. Wailul likul alam tarakai. Lepas tu ara'aital lazi li ila fi quraisyin. Lepas tu ara'aital lazi. Lepas tu baca inna ataina. Lepas tu baca kuliah 8 habis. Malam 1 sampai 15. Malam 16 sampai 20 inna anzalna rakaat pertama. Rakaat kedua alhaakumut takatsur. Kan dulu dululah masa tuan-tuan masa muda-muda dulu kan, macam itulah tarawih kan. Habis-habis tarawih lampu tak ada, gelap. Keluar masjid tengok selipar tak ada. Cari punya itu di mana? Cari pakcik selipar tu dia. Tahulah dia orang salah pakai kot. Pakailah mana-mana luci, tak apa, ambil lalu. Tak apalah, dia terbalik kaki ayam orang tua tu. Baca ayat lazim ya. Balik kaki ayam. Sekarang bacanya juzuk. Kan? Habis sembahyang, lampu terang menerang, rembat selipar orang. Kita pun keluar, cik bang. Selipar ni orang ni buta lah main pakai. Pakailah mana-mana lu bang. Cari yang baru lah. Ambil lah baru buat balik. Last sekali yang tinggal kat surau masjid ni, selipar nak genting nak putus. Mayang baca panjang, hak orang hebat. Dulu sembahyang baca pendek. Kan? Dulu tuan-tuan baca pendek-pendek, beramal sikit-sikit, doa makbul. Sekarang ni baca panjang-panjang, tak tahulah. Tak nampak makbul. Mana nak nampak? Minta kat dalam jauh pada api neraka, keluar masjid sokok. Beramal ni bukan banyak pun. Beramal ni tuan-tuan kena ada ilmu. Kan? Jadi tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok hari ni punya beramal. Beramal macam syok sendiri. Tuan tengok orang dulu beramal lagu mana. Tak ada pun macam hari ni. Bergaduh, semayang-mayang enggak, menyombong macam tu juga. Semayang juga, berdengki kuat juga. Semayang alhamdulillah mengumpat laju. Dulu tak ada pun. Baca ayat lazim pun. Tapi kalau baca ayat lazim sekarang ni koman lah kan. Orang tengok apalah imam mana. Ina taina baca. Macam tu aku pun boleh. Sembang tak ada aku kan. Bezanya ayat lazim baca je lah ayat lazim tu apa pula.
Nak baca juzuk sebenarnya seorang kan? Lantak bila juzuk apa pun. Kita nak buat ni tuan-tuan bukannya nak tunjuk ke orang. Kita nak beramal kerana Allah Ta'ala. Biar selesa, jangan menyusahkan orang lain. Caklah tuan-tuan. Yang kita nak beramal, nak tunjuk ke orang buat apa. Fenomena hari ni semua juzuk. Kadang imam tu sangkut, seorang tak boleh nyambung. Walau last sekali hari pun tengah malam. Last sekali qul huwallahu ahad. Kau baca daripada awal tadi qul huwallahu ahad kan senang. La walam kau ingat belakang tu semua habis Quran. Tak payah tu. Kan? Tapi kalau ada imam yang cerdik, dia dah tak boleh sambung, dia sambung ayat lain. Sebab apa dia fikir? Kau belakang pun kan tahu. Kan? Daripada ayat lain dia baca, sangkut kan? Sudah sangkut. Nunggu tuan-tuan nyambung memang tak ada. Kan? Sambung bila ayat mana pun. Dia pun sambung lah. Tuan-tuan pun dengar. Hebat imam ni hafal. Padahal tadi dia baca juzuk 3. Dia pergi juzuk 1. Tuan-tuan pun layan. Kan? Habis daripada malu. Kan? Tak payahlah baca ayat lazim kan senang. Kan senang. Tuan-tuan pun faham. Tuan-tuan pun kalau dia sangkut lah, boleh lah sambung. Ini ayat lazim dia sangkut pun kita tak boleh sambung. Tu saya kata baca wal asri, pergi ayat lain pun kita diam. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita semua diam bodoh. Wa ma yukazibuka ba'du biddin. Tadi wal asri. Kawan tak jumpa-jumpa ayat, yang kita pula buat bodoh. Lantak kalau mam kan. Aku pun tak tahu nak nyambung. Aku pun tak ingat ayat mana kan. Kawan dia sama je. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Imam tu dah senyap dah. Sebab dia terfikir, salah ni. Tapi tak ada seorang bertegur. Dia pun sambung lagi. Fama yukazibuka ba'du biddin. Dia pun menung. Tapi semua senyap. Betul lah kot. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Lain ayat habis. Habis semayang. Kan? Dia pusing belakang tanya, betul ke ayat saya baca tadi? Betul lah mam. Rasa macam salah lah. Betul. Wal asri, pergi ayat lain pergi. Yang itu pun tak boleh nak betulkan. Sebab kita duk galib baca Fatihah, tu tak ngirakan imam, sampai tak boleh nak betulkan. Tambah juzuk. Kok dia sangkut lah, bye-bye lah kita. Kita di belakang ni, di kalangan kita tu lah, bukan semua lah. Ada yang untuk imam tu dah tak hafal baca lah ayat lain. Aduh. Itu tuan-tuan beramal ni bukan pasal tu tuan-tuan banyak. Apa kita buat kerana Allah, tak payahlah fikir hak tu. Kan? Kemudian nak istiqamah tuan-tuan, mencipta, membuat ibadah senang. Senanglah buat ibadat sembahyang senang, baca Quran senang. Nak kekalkan dia, nak istiqamah, nak konsisten lah, susah tuan-tuan. Ustaz tuan-tuan ni, kalau ustaz cakap tuan-tuan mesti dengar mana, banyak yang dengar lah, patuh taat setia punya. Ada satu ustaz kata kan tadi kan, tuan-tuan, saya nak ajarkan tuan-tuan satu doa, satu amalan. Kalau tuan-tuan amalkan ni, tuan-tuan jalan hujan pun tak basah. Nak tak? Confirm tuan-tuan nak punya lah. Dengar tak basah, boleh terbang, boleh kebal, boleh hilang.
kok ada amalan yang boleh macam ni, confirm silap-silap pergi beli tasbih digital seorang satu. Nak buat ni, nak buat. Tapi ada tapinya. Kalau tuan-tuan nak, saya ajar ni, tuan-tuan dengar elok-elok. Kalau tuan-tuan nak supaya dalam hujan tak basah, tuan-tuan amalkan zikir ni sehari 70,000. Semangat tak? Semangatlah, sebab tak nak basah kena hujan. Tu pun amal lah. Belilah tasbih digital. Sampai Jahanam digital tu. 70,000. Hari pertama lah. Hari kedua dah rasa banyak dah. Hari ketiga rasa berat. Hari keempat tak payahlah, basah-basah lah, beli payung lah. Dia tak boleh tahan lama punya, dia tak boleh kekal lama punya. Sebab tuan-tuan bukan nak berzikirkan Allah Ta'ala, tuan-tuan berzikir tak nak basah tu je. Sama macam Quran. Tuan-tuan juga tengok orang baca Quran, payah nak istiqamah hari-hari baca Quran pasal apa? Hari 70 dah ni. Dia bukan lama-lama belum puasa ni, kau boleh minum. Kan? Tuan-tuan tengok dah kan? Baca Quran. Hari pertama Ramadan, semangat baca. 5 juz. Rajin tuan baca tuan. Saya memang biasa macam ni. 5-6. Tapi ni kira sikit ni. Hari kedua dah kurang sikit dah. Sebab dah cover 5 juz. Boleh 5 hari. 1 juz 1 hari. Ni dah 5 hari. Ni baru 1 hari dah 5. Cover dah 4 hari. Hari kedua dah baca kurang sikit dah. 3 juz je. Masuk hari ketiga dah mula tengok tebal Quran yang belakang tu. Wih, tebal lagi tu petanda nak berhenti baca tu. Semangat nak membaca tu dah kurang dah luntur sebab banyak sangat. Tebal lagi nak habis. Bila nak habis ni? Tapi aku dah baca banyak dah kan. Dah boleh cover dah. 4-5 hari dah ada dah kan. Dah boleh rehat lah. Ada boleh rehat dah tu, dah boleh rehat. Bila dah boleh rehat, hari pertama rehat, hari kedua dah rehat, tu bawa sampai ke habis Ramadan lah memang rehat sungguh. Sebab buah tak ada ilmu ni akibat dia. Macam tuan-tuan tadarus. Pasal apa tak syok tadarus ni? Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Malam pertama ramai lah, malam kedua dah kurang. Pasal tak syok. Sebab tuan-tuan buat bukan tadarus, tuan-tuan baca terus menerus. Baca, sambung, baca, sambung, baca, sambung, habis, balik. 4-6 juz malam ni. Kawan tanya, tak mana lagi? Tadarus. Banyak. Bolehlah 6 juz. Wih, banyak tu. Tengok orang lah baca, engkau. 6 juz. Belum ada saya tengok tadarus ni. Belum ada. Tapi tak tahulah, aku dah ada, saya tak tahulah. Belum pernah jumpa orang tadarus baca sikit-sikit perlahan-perlahan supaya dapat diperbetulkan mana yang tak betul. Kalau baca laju-laju siapa nak betulkan? Kita pun tak tahu mana tak betul dia baca. Laju kan? Kok dia baca sesuatu tu boleh lah betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Mana tak betul? Senanglah kita nak tengok sebab sesuatu. Lepas dah betulkan, Ji tolong baca terjemah apa cerita ayat ni. Kita nak tahu lah, seronok lah baca kan. Nak tahulah cerita. Sebab kita bukan faham bahasa Arab. Tak tahulah tuan-tuan pandai bahasa Arab, saya tak tahulah. Tapi nampak gaya memang tak. Dah tak faham nak macam mana kan. Ada terjemah sekarang ni, bacalah terjemah sampai kita dapat faham. Dah baca terjemah pasal apa ayat diturun. Ada asbab nuzul. Bukanlah sebab nuzul loh, sebab ayat ni turun pasal ni. Fahamlah tentang Quran. Dia jadi petunjuk lah kat kita. Tuan-tuan ingat tak? Masa satu ketika dulu Tun Dr. Mahathir Mohamad, dulu Perdana Menteri lah, belum jadi Tun tu, Perdana Menteri Malaysia kan, dia pernah sebut tau, saya tak baca Quran, saya cuma baca terjemahan je. Dia kata sebab saya tak faham bahasa Arab tu.
saya faham bahasa Melayu dengan Inggeris je. Marah orang. Apalah Perdana Menteri baca Quran tak tahu. Padahal dia cakap tu betul lah. Sebab dia kata Quran ni sebagai petunjuk. Jadi saya nak faham lah apa dia tunjuk tu. Ikut tu cerita lain, tapi dia tunjuk tu kita faham lah. Kan? Dia pun baca terjemahan kan. Sebab petunjuk. Bila faham baru boleh jadi petunjuk. Tuan-tuan beli kereta imported Jepun punya. Tak beli Malaysia punya lah. Jepun punya. Keluar kereta baru imported Jepun punya, dia bekalkan buku panduan dia, manual dia bahasa Jepun. Sepatah haram kita tak faham. Tapi tak tahulah tuan-tuan faham ke? Bahasa Jepun. Jepun bukan fikir pun. Ni nak hantar ke Malaysia ni, mana orang Malaysia faham bahasa Jepun? Tulis bahasa Melayu lah. Renti kan? Dia bekal lah bahasa Jepun tu, pandai kau lah. Dalam tu dia ajar lah macam mana instruct dia nak tunjuk macam mana function kereta tu. Komponen kereta tu nak tukar macam semua dia tunjuk dalam tu. Setting, habis-habis setting jam digital tu pun tunjuk macam mana nak setting. Beli Alphard imported bahasa Jepun semua keluar datang sini. Tak faham, kau kena hantar kedai yang faham bahasa Jepun tu. Akhirnya kita beli kereta tu tak faham, buku petunjuk ada, nak setting jam tu pun tak boleh. Kita tumpang kereta dia, naik pukul 7 pagi, jam dalam kereta pukul 7 malam. Apa ni Ji? Jam Haji ni 7 malam. Alah, bukan tengok pun. Dia bukan masalah tengok tak tengok, dia bodoh nak setting benda tu. Dia tak tahu. Haji tengoklah manual dia. Masalahnya bahasa Jepun. Kalau bahasa Melayu dah lama aku setting jam tu. Quran ni samalah. Pasal dia bahasa Arab. Tadi baca ayat mengumpat, kat luar mengumpat. Apa mengumpat ni cu? Zah? Tadi baru baca ayat bab mengumpat. Bila? Tadi tu. Mana aku tahu ayat tu mak mengumpat. Saya tu kan saya tak seronok nak baca Quran. Tak seronok. Sebab tak faham. Cuba faham tengok. Tapi kita tak fikir itu. Yang kita fikir apa? Nak khatam. Tujuh nak khatam. Faham tak faham tu cerita lain. Yang penting khatam. Malam 27 nak khatam, ramailah datang. Yang tak tadarus pun ada. Dia tu bila tadarus? Dia tu malam pertama hari tu. Betul? Lepas tu tak datang dah. Ni boleh datang balik. Baca 2 muka nak khatam. Baca 1 muka nak khatam. Khatam ni baca 30 juzuk tu, habis baru khatam. Kok baca 2 muka bila mananya khatam tu. Tapi tak masuk lah kan, kau tak dapat lah bunga telur. Kemplekat. Kan? Bukan masjid ni lah, tempat lain lah, tapi sama lah ni. Tuan-tuan, kita nak buat, tapi kita kadang-kadang buat sebab kita fikir nak habis. Pasal itu kita tak boleh istiqamah nak buat kerja. Sebab kita tak faham, tak seronok. Baca je, baik baca kat rumah. Kan? Cuba kita terangkan tuan-tuan. Tapi hari dah 7.30, cukuplah takat tu tuan-tuan kan. Sebab hari ni pun ada 5 tempat nak pergi. Semalam ada 6. Kan? Hari-hari 5, 6, 5, 6. Jemaah macam tu juga kan. Kan ada tambah pun. Penat cakap, keluar orang rengkung. Jemaah macam tu juga. Itu sama tengok waris dengan tak sama yo kan. Tak mau yo jemaah pun macam tu yo, kan tambah pun. Memang pun kuliah 20 tahun dah. Jemaah macam tu je, tapi nak marah pun apa? Nabi Nuh pun lagi lah lama cara ni. Kan dakwah orang macam tu. Kan? Jadi cukuplah takat tu tuan-tuan. Beramal lah bagi istiqamah elok-elok. Kan? Beramal bagi istiqamah, bagi betul, insya-Allah mudah-mudahan besok dapat anugerah Tuhan bagi. Kan? Dah beramal betul,
Istiqamah, Tuhan tengok dia ni layak dapat anugerah. Dapatlah besok satu malam dia baginya anugerah Lailatul Qadar. Ni semua tak sabar-sabar nak nunggu Lailatul Qadar. Minta pula lah, temukanlah aku malam Lailatul Qadar. Bangkitnya malas nak temu Lailatul Qadar. Ya, lagu tu kan. Berkira nak mampus dengan Tuhan. Malam 21 tunggu, malam 22 membuta, 23 tunggu, 24 membuta, 25 tunggu, 26 membuta. Lepas tu harap jumpa Lailatul Qadar kan. Cadang-cadang malam 27 nak bangkit. Kawan kata dah lepas dah malam 23 itu, langsung tak jadi bangkit. Sebab bukan nak buat kepada Allah Ta'ala, semata-mata aku nak Lailatul Qadar je. Aku bukan fikir Tuhan tu, aku fikir Lailatul Qadar. Pasal itu bila orang kata dah lepas dah Syekh, Ustaz semua dah kata malam 23, kau tak nampak ke malam 23 itu pokok penunduk? Malam tu dia cuaca pun tenang, dia pun keluarlah tanda-tanda tu. Iya ke? Iya, kau tanya Ustaz. Ustaz kata saya pun rasa malam 23 sebab malam tu saya jaga, malam tu dia jaga kebetulan. Dia kata saya tengok langit pun tenang, awan pun tak ada, kan, bintang pun tak ada. Saya rasa malam tu lah, siapa bangkit malam tu insya-Allah lah, dia kata kan. Kita baru cadang nak bangkit malam 27. Alamak, ingat malam ni nak bangkit. Betul? Tak edilah, dah lepas. Tahun depan lah pula. Sebab kita buat kerana nak Lailatul Qadar, bukan kita buat kerana Allah Ta'ala. Yang nak bagi Lailatul Qadar tu Allah, tapi kita buat bukan tu. Kita nak Lailatul Qadar, bukan nak Tuhan tu. Tuhan kata ni semua semak lah engkau orang, berkira beribadat dengan aku, kan? Nama nak bangkit setiap malam payah, kan? Berkira. Tapi tak apalah, itu tahun depan kita sambung ni, kan? Kalau panjang umur lah tuan-tuan, harap-harap dapat Lailatul Qadar. Harap lah, mengharap tak ada masalah, kan? Tapi janganlah berkira dengan Tuhan malam 21 sampai malam 20, malam 29. Dia ganjil dia kata 1, 23, 25, 27, 29. Habis kalau tak ada 5 malam ni, tak ada lah tu dia tu, kan? Tuhan, Nabi kata itu spot aja. Malam-malam itu berkemungkinan besar malam-malam ganjil tu lah. Tak mustahil Tuhan nak bagi malam bila, tak pasti pun, tak ada seorang pun yang tahu. Semua anggapan ulama berdasarkan dalil-dalil Quran hadis. Dia kata hatta lah apa semua ni, ini yang menunjukkan bahawasanya dia malam ganjil, dia malam itu, dia malam, dia kira oh dia 27, maknanya Lailatul Qadar malam 27. Kiraan dia. Kita sebagai umat ni beramal je lah, bangkit malam, minta dengan Tuhan, kau temukanlah aku. Ini dah lain yang kita sembang. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran bil hamd wa akrim taqdim bil afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ucapan gaya